Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi qala musannif rahimahullah ta'ala bahawasanya anak-anak segala lagi itu jauh sangat daripada mendapat kesedapan. Kesedapan apa? Kesedapan ilmu. Kerana bahawasanya kesedapan yang lebih, kesedapan yang lebih sekali itu kesedapan ilmu. Yang tiada mengetahui akan dia oleh orang-orang jahil. Jadi orang yang tak duduk dalam ilmu, dia tak tahu tentang manisnya ilmu. Jadi tak tahu. Jadi orang yang tak duduk di dalam jalan ilmu, maka dia tak mengetahui tentang manisnya ilmu. Dan kalau mereka itu anak-anak raja sekali, ya, walaupun mudah syarat nak menuntut ilmu, antara syaratnya adalah harta. Walaupun anak raja yang kaya sekalipun, ya, ada syarat harta, tapi dia tak duduk dalam jalan ilmu, maka dia tak mendapat kesedapan ilmu, kemanisan ilmu, ya. Dan saya dia bagi penuntut ilmu itu bahawa dari bekerja ia dengan suatu pekerjaan yang lain daripada menuntut ilmu. Buat hal lain, jangan sibuk dengan urusan dunia. Sebab apa? Kena bila nak belajar, bila nak cari ilmu, nak duduk jalan ilmu, jangan qasad perkara dunia, jangan buat perkara dunia, jangan sibuk dengan hal keduniaan. Sebab apa? Sebab ahli ilmi ini segala hal dunianya telah dijamin oleh Allah. Kerja kita duduk jalan ilmu. Dah Allah jamin, Nabi jamin. Kan ada hadis tu kan? Dah baca kan hadisnya? Dijamin, dah siap, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahawa tiada berpaling ia, jangan berpaling daripada jalan. Jangan sekali-kali berpaling daripada jalan ilmu ni. Dan meninggalkan ia akan fiqh. Berkata Muhammad rahimahullahu ta'ala, bahawasanya pekerjaan kita ini daripada buai, endul. Kalau orang Kedah panggil endui, mana daripada buai. Macam mana mengaji daripada buai? Betul kan, dulu-dulu dia buaikan anak dengan ilmu. Dia baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang sekarang tak. Orang sekarang dia buaikan anak dengan lagu. Jadi bezalah, tarbiyah itu berbeza, didikan itu berbeza. Daripada buai kepada liang lahat, maknanya sampai bila-bila pun kena mengaji walaupun dah tua. Maka siapa-siapa yang berkehendak meninggalkan ilmu fiqh kami ini, satu ketika hendaklah meninggal ia akan dia selama-lama zaman. Dan pada satu masa zaman dahulu masuk seorang yang alim fiqh
iaitu Ibrahim bin Jarrah kepada Abi Yusuf, menziarah ia akan dia pada sakit matinya, walhal ia hampir hendak keluar roh. Maka berkata Abi Yusuf baginya, adakah melontar jumrah sambil menunggang afdal atau melontar sambil berjalan kaki afdal? Maka tiada mengetahui Ibrahim akan jawabnya, maka menjawab ia sendirinya, dan iaitu melontar sambil berjalan kaki itu terlebih kasih pada dua yang pertama. Ya. Jadi dah nak meninggal, orang tanya lagi berkenaan dengan ilmu fiqh. Orang alim memang macam tu. Ya. Orang alim yang diiktiraf oleh Allah, orang alim yang dekat dengan Allah, mereka ni masih memikirkan tentang umat walaupun ketika hendak hampir dalam keadaan nazak. Ya. Dia tak fikir diri dia, sebab dia dah memang nak balik dengan Allah. Ya. Antara yang Nabi tengok sendiri, almarhum orang tua tu. Dia dah nafas dah gini. Ketika habis ziarah dia nak maghrib tu, dia angkat tangan lagi doa, padahal dia sakit teruk. Maghrib tu habis ziarah, isyak tu dia meninggal. Ya. Sakit teruk dah. Tapi almarhum masih boleh angkat tangan. Angkat tangan lagi, doakan. Ya. Antara doa yang Nabi dengar pada telinga Nabi, dia kata, ya Allah, barakahkan anak dan isteriku dan keluargaku. Api dengar, ya Allah, barakahkan anak dan isteriku dan keluargaku. Nabi dengar. Habis dia doa, dia cakap apa? Zam, perjumpaan kita dah tamat. Almarhum orang tua. Yang ada pada ketika itu Umi dan beberapa orang lain. Dan nak meninggal, sempat lagi angkat tangan. Habis dia angkat tangan, dia kata, Zam, perjumpaan kita dah tamat. Ya, itu dia. Habis tak tahu, tak nampak, tak ada tanda-tanda, tapi Umi perasan, Habis tak perasan. Ya. Yakni jamratul ula dan jamratul wusta. Adapun jamratul aqabah, maka melontar padanya sambil menunggang itu afdal. Ya. Dan nak meninggal, masih lagi boleh jawab soalan fiqh. Masih lagi boleh bagi berbincang dalam masalah fiqh, masalah ilmu. Maksudnya dalam keadaan hampir nak meninggal, masih lagi boleh berbincang dalam masalah fiqh, boleh berbincang hal ilmu. Kehebatnya mereka yang sentiasa memikirkan ummah. Ya. Jadi kena ingat, kita apabila tak diberi peluang untuk hampir dengan orang-orang ahli ilmi, jaga-jaga. Ya. Jaga-jaga. Kenapa kita tak dibagi? Jaga-jagalah. Demikianlah sayugia bagi ilmu pada fiqh, bahawa istighal dia, sibuk dia dengan dia, dan ralib dia dengan dia, biasakan pada sekalian waktu-waktunya. Maka ketika itu mendapat ia akan kesedapan yang besar dan sangatnya. Maka raliblah, biasakan, sibukkan dengan hal-hal ilmu tadi. Dikata menyampaikan lihat Muhammad dalam tidur, kemudian daripada matinya, maka dikatakan baginya, betapa engkau pada ketika dicabut nyawa. Maka berkata ia, adakah aku perhati-perhati satu masalah daripada masalah maktab-maktab, maka tidak sedar akan dengan keluar rohku. Ya.
Nak meninggal, dia masih lagi tengok dia punya kitab-kitab. Sampai tak sedar, dia dah rupanya nyawanya telah dicabut daripada jasad. Sibuk dia dengan ilmu. Allah bagi kemanisan. Sebenarnya ya, syafaah ilmu itu. Ya. Sebab Nabi sebut dalam hadis, Al-Quran itu menjadi hujah bagi kamu, menjadi penolong bagi kamu, atau sebaliknya. Hujjatullah aw ala aw alaika. Kalau tak silap abi hadisnya macam ni. Ya. Jadi apabila Allah telah mengkurniakan seseorang dengan kemuliaan ilmu, hatta dapat matinya husnul khatimah. Yang ni yang kita nak ambil. Kita nak ambil ni kat sini. Bukan nak ambil pada cerita tu. Ya. Tapi nak ambil apa nak diceritakan kepada kita. Rupanya syafaah ilmu itu. Ya. Syafaah ilmu itu. Bukan kita nak ambil cerita ni. Ya. Maka ulama ni nak meninggal, tengok kitabnya tak terasa. Ya. Bukan cerita itu, tetapi tentang apa sebenarnya yang berlaku atas dirinya apabila dia melalui jalan ilmu dengan mengikut kehendak Allah dan Rasul. Maka dapat kemuliaan ilmu. Bila dapat kemuliaan ilmu, pada ketika itu Allah kurniakan kepada dia husnul khatimah. Ya. Maka tidak sedar akan dengan keluar rohku. Dikatakan pula bahawasanya berkata ia pada akhir umurnya, mengenala akan daku oleh masalah-masalah maktab daripada bersediakan bagi ini hari, yakni hari mati. Dan sesungguhnya berkata ia demikian itu kerana tawaduk dan merendah diri. Aku sibuk hal ilmu ni kerana apa? Sebab aku bersiap-siap untuk menghadapi hari matiku. Ya, maknanya ahli ilmi yang soleh, yang ikhlas, mereka buat ni semua, belajar, mengajar, semua sebab bagi mati, bukan bagi hidup. Jangan gunakan jalan ilmu ini untuk hidup, tapi untuk mati. Bila untuk hidup, maka berpaling kita ini daripada kerana Allah dan Rasul. Untuk hidup, dah mulalah kerana dunia, kerana itu, kerana ini dan sebagainya. Jadi rupanya ulama ni dia buat semua ni untuk mati. Ya, untuk dia mati. Itu untunglah. Ya, ulama-ulama terdahulu untung. Faslun fi waqti tahsil. Ini suatu fasal pada menyatakan waktu menghasilkan ilmu dan menuntutnya. Bila nak kena belajar? Dikatakan waktu belajar ilmu itu daripada buai, ndoi hingga liang lahat. Pada kecil sampai kita mati. Jangan berhenti belajar. Dan masuk Hasan bin Ziyad pada belajar ilmu fiqh. Walhal ia pada ketika itu 80 tahun. Umur dah 80 masih lagi belajar. Lepas itu bila belajar, bawa diri yang bodoh, jangan bawa diri yang pandai. Duduk dalam majlis ilmu dengan membawa diri yang bodoh. Jangan bawa diri yang pandai. Bila bawa diri yang pandai, ilmu tak akan masuk pada orang yang mengaku pandai. Dia tak dapat kemuliaan ilmu. Sebab ilmu ni akan masuk dalam hati-hati yang tawaddu', yang sentiasa merendah diri. Dan tiada bermalam atas hamparan 40 tahun. Maka iftak ia. Kemudian daripada itu 40 tahun. Dan jadilah semua umurnya 160 tahun. Allah.
Ya, lebih masanya dengan mengaji jalan ilmu itu. Maka nyatalah daripada ini bahawasanya menuntut ilmu itu lazim, ya, mesti berterusan, ya, mesti berterusan sampai bila-bila, ya, tak dapat ilmu tapi kita dapat rahmat Allah, ya. Dan jika adalah umurnya telah sampai 80 tahun dan sekalipun, walaupun dah tua kena mengaji, ya, tapi kena bawa duduk dengan hati yang merasa jahil dengan Allah, ya. Nanti Allah buka pada kita segala pintu-pintu ilmu dan pintu kebaikan, ya. Dan terlebih afdal waktu-waktu itu waktu awal mudanya, ya, dan waktu dunia hari, dini hari, maknanya waktu awal, waktu kecil mengaji. Kamu untunglah kamu kecil-kecil lagi dah mengaji, ya. Dan antara maghrib dan isyak, ya, dan sayugia bahawa menghabisi ia akan sekalian waktunya, ya, dengan ilmu. Maka apabila jemu ia daripada satu ilmu, berpindah ia kepada ilmu lain pula, kerana bahawasanya tiap-tiap ilmu itu ada baginya kesedapan yang lain daripada kesedapan ilmu yang lain daripadanya, ya. Habis ilmu ni ilmu, ya, ilmu fiqh lain rasa zauq dia, ilmu tauhid lain zauq dia, ilmu tasawuf lain zauq dia, ya. Macam guru Abi yang di Gini 9, dia ajar nahwu saraf, malam dia ajar tasawuf, dia ajar nahwu saraf. Orang tanya dia, kenapa kitab lain tak ajar nahwu saraf? Bila kamu tahu nahwu saraf, kamu tahu kitab yang lain. Situ pula pegang ni. Malam dia ajar usul dan tasawuf, dia ajar, ya. Tiap-tiap ilmu itu ada baginya kesedapan yang lain daripada kesedapan ilmu yang lain daripadanya. Dan adalah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, apabila jemu ia daripada bercakap-cakap, berkata ia, bawa olehmu akan kitab-kitab syair. Malah dia nak bercakap, dia pun tengok kitab. Dan adalah Muhammad Ibn Hasan, tiada tidur ia pada malam, dan adalah ia meletak di sisinya akan buku-buku, dan adalah ia apabila jemu ia daripada satu bagi teliknya ia kepada yang lainnya pula. Ini hebat ulama dulu, tak pisah. Dan adalah ia meletakkan di sisinya air, dan menghilang ia akan mengantuk dengan air. Bila mengantuk dia basuh muka, baca kitab lagi. So, itu hebat, ya, orang dulu-dulu, ya, dengan ilmu. Dan adalah ia berkata bermula mengantuk itu daripada panas. Dia kata sebab apa mengantuk? Sebab panas, kata dia, ya. Maka tak dapat tidak daripada menolaknya dengan air yang sejuk. Panas apa? Panas apa? Rupanya bukan panas tu kalau duduk dalam aircon sejuk sangat pun rupanya panas kat situ, panas, iaitu hasutan iblis. Sebab iblis ini dijadikan daripada api, basah dengan air. Itu orang yang tengah marah, Nabi kata apa? Dia ambil semayang, hilangkan panas itu dengan air. Dah ambil semayang, tak hilang marah lagi. Nabi kata mandi. Mandi. Yang marah.
Ya. Jangan marah tak tentu pasal. Sebab marah ni adalah hasutan daripada iblis. Unsurnya api. Ya. Itu dia. Jadi orang yang bila ada ilmu, dia mula nak marah aja, dia ambil air semayang. Ambil air semayang, basuh badan, muka dia. Nak marah dia ambil semayang. Rasa tak hilang marah lagi, dia mandi. Mandi lama-lama sikit, nanti hilang marah. Sebenarnya proses orang mukmin ni sebenarnya hebat. Badan dia sentiasa bersih. Sampai Nabi kata an-nazafatu minal iman, kebersihan itu sebahagian daripada 5 waktu ambil semayang. Nampak? Semua tempat yang dibasuh ni tempat-tempat yang kita guna. Muka, ada yang selalu kena habuk, hidung, tangan kita pegang benda-benda, kaki berjalan tempat tak baik, kan, kotor, telinga. Dia hebat. Dia hebat. Islam tu dia letakkan benda-benda ni semua cukup hebat. Semua hebat. Hebat atau tak hebat? Islam atur ni bukan saja-saja, kan? Macam kita dulu kalau kat masjid, kita akan pakai air kolah, betul tak? Air kolah besar. Lepas tu syarat nak ambil semayang dengan mencelup ni tadi, kena cukup 2 kolah atau lebih daripada 2 kalau ikutnya orang lain kumur-kumur masuk dalam tu, tak? Orang sakit kudih buta pun ambil semayang masuk dalam tu. Tapi tak ada orang berjangkit dengan ambil semayang dalam kolah dia. Basuh kaki dalam tu jangan main. Kita kolah dulu bukan kolah cedok ni, tak. Kolah yang atas tu kita ambil, kan. Komo-komo buang. Dulu mana ada buang kat luar, semua korok. Tak? Basuh kaki dalam tu, kan. Tapi hikmah 2 kolah ini, hikmah 2 kolah ni, tak ada orang sakit berjangkit. Hebat Allah Ta'ala ni atur semua benda ni pada kita dengan ilmu fiqh ni yang hebat. Yang kita tak tahu apa rahsia. Apa rahsia 2 kolah tu? Apa rahsia kita ni dalam kehidupan ini? Masalah gugur dosa itu cerita lain, kan? Bila kita ambil wudu, gugur dosa mata dan sebagainya, itu satu cerita anugerah. Itu cerita anugerah, dan rahsianya dalam bawa kepada kehidupan tentang ibadah ini. Baik. Ini satu pasal pada menyatakan kasih sayang dan nasihat. Dan sayugia bahawa adalah yang mempunyai ilmu itu bersifat ia dengan kasih sayang, lagi memberi nasihat, lagi ketidakadian dengki. Jadi orang ada ilmu kena ada sifat kasih. Kemudian sifat dia apa lagi? Memberi nasihat. Jangan orang buat salah kita diam, simpan. Orang buat salah, tegur. Dan sifat dia kena ada sifat kasih sayang. Betul, bila tengok orang alim, sifat orang alim, kalau tengok tok-tok guru kita, hebat kan dia orang. Sifat kasih tok-tok guru kita ni terlalu tinggi. Tok-tok guru Abi, kalau Abi tengok perhati sifat dia orang, sifat kasih sayang dia orang ni cukup tinggi. Tok-tok guru Abi lah. Sifat kasih dia pada kita ni tinggi sangat. Dia marah, memang dia marah. Kalau dia marah,
Tapi sifat kasih dia. Kemudian ketiadaan dengki. Ahli ilmi ni dia tak ada dengki. Sebab kerja dia apa? Dia buat semua benda ni untuk mati. Untuk mati. Berapa banyak jariah. Allahu. Macam almarhum 39 tahun buka madrasah ni, masih ada lagi madrasah ni 39 tahun. Dia meninggal dah 11 tahun. Mengalir orang kita mengaji ni, dia mengalir hasil daripada dia. Abi ni pemegang amanah ni, jalan kan. Mengalir. Macam tu. Musannif kitab ni dah meninggal, masih kita baca, mengalir. Kalau pondok-pondok semua baca kitab. Kita penuntut, mengalir, berapa juta orang baca, mengalir. Allah, dapat banyak. Tapi kalau kita tak ada apa-apa kebaikan, kita cuma berebut apa? Doa hari Jumaat. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum. Tak ada apa kebaikan, berebut doa tu. Tiap-tiap minggu berebut. Tak ada apa jariah kita. Tak ada apa jariah kita. Tapi kata mengajar ni, jadikan ia sebagai satu jariah. Supaya besok kalau kita dah mati, mengalir jariah itu daripada orang yang pernah kita ajar. Menjadikan jariah. Karena bahawasanya dengki itu memberi mudarat. Dengki. Dan tiada memberi manfaat. Jangan dengki. Dan adalah guru kami Syekhul Islam Burhanuddin rahimahullahu ta'ala alaih berkata ulama-ulama bahawasanya anak-anak orang alim yang mengajar itu adalah ia alim kerana bahawasanya orang yang mengajar itu berkehendak bahawa adalah anak-anak muridnya itu alim pada Quran, maka dengan berkat i'tiqadnya dan kasih sayangnya itu adalah anaknya itu alim. Kenapa muridnya alim? Sebab gurunya ikhlas. Jadi murid ni sebenarnya dia berkait dengan guru dia. Kalau i'tiqad guru dia, pegangan guru dia tak betul, maka tak boleh jadi betul. Muridnya tak boleh jadi betul. Jadi kenapa mengajar ni sebab apa? Abi pun kena tanya, sebab apa Abi mengajar? Nawa itu Abi apa? Sebab apa? Korang tak tahu. Tapi Allah tahu tak? Allah tahu tak? Abi boleh tipu Allah tak? Boleh. Boleh tipu Allah Ta'ala, bang? Boleh tipu Allah Ta'ala? Boleh tak? Tak boleh. Bila kita tak boleh nak tipu, buat apa kita tipu? Memang tak ada peluang tipu. Kita tak ada peluang tipu. Jadi buat apa tipu? Sebab nak tipu tak boleh. Nak tipu Allah tak boleh. Allah tahu. Manusia tak tahu. Memang manusia tak tahu. Tapi manusia tak ada apa-apa. Manusia tak ada pahala. Manusia tak ada dosa. Tak ada boleh bagi dosa. Tak boleh bagi syurga. Tak boleh bagi neraka. Tak boleh bagi manfaat. Tak boleh bagi mudarat. Nak buat apa buat kerana manusia? Jadi tak ada faedah. Amalan kita jadi tak ada faedah. Sebab itu disuruh kepada kita ikhlas. Bila ikhlas, natijahnya apa? Anak-anak akan menjadi jariah pada dia selepas mati. Walaupun tak banyak, kamu boleh beramal. Kalau kamu boleh
beramal sebahagian daripada ilmu yang kamu dapat, maka jadi jariah. Ya. Dan adalah dihikayatkan bahawasanya Sadrul Ajal Burhanul A'immah menjadi ia akan waktu belajar dan memotongkan bacaan bagi dua anaknya, Sadrul Syahid Hishamuddin dan Sadrul Sa'id Tajuddin, pada waktu duha tinggi. Kemudian daripada sekalian bacaan-bacaan sekalian muridnya, maka berkata keduanya, bahawasanya tabiat kami lumpuh dan jemu pada demikian itu waktu. Maka berkata bapa keduanya bahawasanya orang-orang yang dagang dan anak-anak orang-orang besar, datang mereka itu akan daku daripada hujung-hujung bumi. Maka tak dapat tidak daripada bahawa aku mendahulukan bacaan mereka itu. Maka dengan berkat kasih sayangnya, jadi tinggilah dan lebihlah kedua anaknya atas kebanyakan ulama fiqh atas muka bumi. Jadi dia ajar anak dia kemudian. Anak dia tanya, kami tunggu ni lama ni, waktu duha dah tinggi, maknanya pukul 11 itu. Kan? Baru dia pergi ke anak dia. Anak dia tanya, jemu kami tunggu ni. Ayah dia kata apa? Ramai orang jumpa aku. Orang daripada ujung dunia datang jumpa aku kena lepaskan. Dengan berkatnya kasih dan sayang ayah ni tadi pada ummah, maka anak dia dipilih oleh Allah menjadi ulama. Anak dia dipilih, ya, dengan barakah kasih sayang, atas muka bumi pada demikian itu masa pada fiqh. Jadi besar tak kasih ni? Besar tak kasih ni? Kasih ni besar. Besarlah kasih ni. Dan sayugia kasih ni, itu habis selalu cakap, bila ada kasih sayang, adanya rahmat Allah, itu wujudkan kasih sayang dalam hati kamu. Wujudkan sifat kasih dengan orang lain, supaya Allah kurniakan atas kita kasih. Kenapa kena kasih? Kerana kasih dan sayang itu salah satu daripada sifat Allah. Rahman, Ar-Rahim, sifat Rahim Allah. Tinggi kita, maka orang yang mempunyai sifat kasih, dia telah meninggikan akan sifat Rahim Allah, mengagungkan akan sifat Rahim Allah. Sifat Rahim Allah sayang. Sampai dalam hadis, siapa yang memutuskan silaturahim, dia telah memutuskan antara dia dengan aku, kerana rahim itu adalah sifat. Kata Allah marah sangat. Putus silaturahim, Allah marah sebab dia telah memutuskan hubungan dia dengan Allah, kerana rahim itu sifat Allah. Itu Habib kata kasih. Tak rugi kalau kita kasih. Dan sayugia bahawa tiadalah yang mempunyai ilmu itu berbantah-bantah dan berkelahi akan seseorang yang ada sifat suka mujadalah, berbalah-balah dengan ilmu, kerana bahawasanya berbantah-bantah, berkelahi itu mensia-siakan waktu, jadi habis masa kita. Biarlah, hantarlah dengan dia, tak, asyik tak kena dia, tak, kita semayang tarawih baca selawat pun tak kena, baca kunut pun tak kena, baca kunut pun tak kena, tak.
Baca Yasin pun tak kena. Semua tak kena. Lafaz usalli semayang tak kena. Semua tak kena. Malaslah, lantaklah, biarlah, malas nak berdebat dah. Buang waktu. Nak selawat pun tak kena. Nak ziarah kubur pun tak kena. Padahal Nabi suruh ziarah kubur, kerana ziarah kubur itu mengingatkan kita bagi mati. Siapa yang ziarah kubur boleh ingat mati? Tak semua orang yang ziarah kubur ingat mati. Ada orang ziarah kubur suka-suka. Suka-suka selfie dekat kubur. Dia sukalah tu, tak ingat matilah. Walhal hikmah daripada ziarah kubur ingat mati. Mati ni kesudahan dunia. Bila dah mati, satu benda tak boleh buat. Satu benda tak boleh buat. Balak demi balak. Balak demi balak. Lepas tu Habib kata macam inilah. Zaman akhir ni kita buat Allahu apa yang Allah suruh. Mujahadah menjadi insan yang baik. Jalan ilmu. Ilmu ni menjadi alat kepada kita untuk kita jadi orang soleh, dekat dengan Allah. Kita tajdid diri kita. Kita nak perbaharui diri kita. Kita tak nak ambil diri yang lama dah. Kita tajdid diri kita. Minta dengan Allah. Sambil kita duduk jalan ilmu, mengaji, supaya ilmu ni dengan kurniaan Allah, dengan sebab ilmu ni tadi menjadi asbab kita mendapat kasih sayang. Dibarukanlah diri kita. Jangan dibagi kita masih lagi duduk tempat diri yang lama. Ni ada lagi satu virus nak datang. Virus ni katanya kalau kena, oksigen dalam badan habis. Virus kalau datang, tahu apa nama dia. Kena saja, oksigen dalam badan habis. Nak belagak apa lagi? Teh Abi cakap tu. Nak degil apa lagi? Allah tunjuk. Ini belum lagi waktu-waktu hampir kiamat tu, yang Nabi sebut dukhan, asap yang keluar dari bumi, orang semua mati. Nak tunjukkan hebatnya Allah. Abi tak pandang benda ni pada sudut lain, tetapi Abi pandang tentang hebatnya Allah. Hebat. Orang tak boleh buat apa. Orang pandai tak boleh buat apa. Doktor tak boleh buat apa. Semua tak boleh buat apa. Semua berserah. Kata hebat. Kan? Kata hebat, tak boleh buat apa. Ini yang kita takut. Paling takut apa? Bila semua dah selesai. Bila semua dah selesai, dah tak ada wabak, tak ada apa, manusia mula pada ketika itu, hampir keluarnya Dajjal. Itu yang Abi kata. Abi lain, Abi tak fikir. Abi fikir Abi mati besok macam mana. Abi selalu minta dalam doa, mati tengah mengajar ni ke, atau tengah semayang, supaya dapat mati dalam husnul khatimah. Lain Nabi tak ada fikir apa? Apa nak fikir? Nak buat apa, tak boleh buat apa.
Ya. Baik itu kena jadi orang yang sentiasa berharap dijadikan kepada hamba-hambanya yang soleh. Ya. Baik. 10 suku. Sekejap. Dikatakan bermula yang berbuat baik itu lagi akan dibalas dengan baik, dan yang jahat itu lagi memadai akan dia oleh kecelaannya. Peganglah. Siapa buat baik, balas baik. Siapa buat jahat, balas jahat. Jadi siapa nak dapat balas kejahatan, buat jahat. Siapa nak balasnya baik, buat bukan susah. Susah tak? Siapa nak baik, buat baik. Siapa nak dapat jahat, buat jahat. Tak susah. Siapa nak neraka, buat jahat. Siapa nak syurga, buat baik. Susah. Buat baik. Mirul, masak-masak, bagi sebelah orang sebelah tak ada orang, tangga, bagilah orang lagi sebelah. Paling dekat Bang Masrul. Buat baik kalau nak dapat baik. Tapi kalau nak buat jahat, buatlah. Jadi orang buat jahat dengan kita, jangan balas. Sebab kalau kita buat jahat, balas jahat, dapat jahat lagi. Jadi bila nak berhenti jahat? Jadi bila orang buat jahat, balaslah baik. Sebab orang beriman macam tu. Ada tak? Ayat wa ibadur rahman. Kan? Bila orang jahil, hamba Allah yang rahman jalan di muka bumi dalam keadaan yang tawaddu, rendah diri. Dan apabila orang jahil menyapa mereka, keji apa semua, qalu salama. Makna orang buat jahat, kita balas biarlah. Biarlah. Almarhum itulah perkataan dia. Biarlah. Orang buat jahat dengan dia, perkataan dia, biarlah. Allah balas itu. Ayah Habib dulu, orang buat jahat dengan dia berkali-kali, dia cakap apa? Biarlah, nanti Allah balas, kata dia. Lembut dia juga. Bersyair akan daku oleh Syekh Imam Ajal Az-Zahid Arif Rukunuddin Muhammad Abi Bakr rahimahullah, berkata ia syair akan daku oleh Sultan Syariah Yusuf Hamdani. Ini syairnya, iaitu wallahu alam. Malam besok. Hari ni hari apa? Selasa. Habis hari pun Nabi tak ingat. Kadang Umi pun tanya, Umi pun dah tak ingat hari apa ni, kata Abi pun tak ingat, orang tak ingat, tanya orang tak ingat. Eloklah, bantai je lah. Ada ingat yang tu. Ingat, kita mudah-mudahan dikekalkan oleh Allah dalam kebaikan. Minta tu. Lain kita tak nak. Sebab zaman ni zaman dah akhir, dah hujung. Abi selalu fikir benda tu. Zaman dah melihat kepada apa yang berlaku sekarang, fitnah, dan sebagainya. Yang baik dikata jahat, orang buat baik, orang dikata jahat. Orang buat jahat dah diiktiraf sebagai baik. Orang yang baik dikatakan orang jahat, orang yang jahat dikatakan orang baik. Fitnah berluah luasa. Semua tanda-tanda nak dikiamatkan oleh Allah. Dibagikan balak demi balak, wabak demi wabak. Satu Allahu. Kita perangai tak berubah lagi, macam tu lagi. Masih bukan bertambah baik, tapi bertambah jahat, tambah jahat. Sepatutnya makin mengaji makin baik, bukan makin mengaji makin jahat. Makin mengaji
makin bertambah soleh. Itu sebenar. Jadi akhir orang ada ilmu tapi tak bertambah kebaikan, rupanya ilmu tu tak berkat. Zaman tu dah sampai, sebab zaman yang mana ilmu itu mula diangkat, bukan ilmu tu diangkat, tetapi berkat itu diangkat. Ya, baik. Wa akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna na'udzu bika min fitnatid dunya wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil mahya wal mamat ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة القبر ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا ودينا قيما ورزقا حلالا طيبا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.